chapter 3 ialah first order differential equation. Macam saya cakap, chapter 3 ni berdasarkan chapter 2, which is kena buat integration lah untuk chapter 3. Okay, so separable variable, sebelum tu saya recap sikit apa yang sepatutnya kamu dah tengok dalam video tu. Apa itu order, apa itu degree. Degree ialah the power of the highest derivative. Okay, order ialah higher derivative. Contoh, kalau dekat sini, yang nombor 4, order dia ialah 1. Kenapa 1? Sebab dy dx sahaja. Okay, dy dx sahaja. Contoh nombor 3, order dia ialah 3. Kenapa 3? Ialah sebab d3y over dx cube. So power derivative tersebut. Okay, degree apa pula? Degree ialah power derivative tu. Okay, contoh dekat sini, ini 3, dy over dx power 3. Okay, so kena fahamkanlah order dengan degree apa supaya kita cakap benda yang betul. Okay, and then dia terbahagi kepada dua, general solution dan particular solution. Ini tak ada masalah lah. General solution dalam bentuk x, dalam bentuk y, dalam bentuk t. Contoh, particular solution basically kita masukkan nilai x, nilai y, nilai t. Okay, naklah terangkan separable variables ni. Sepatutnya kamu dah faham dah macam mana nak buat. Dua soalan yang saya tinggalkan, sepatutnya dah buat juga. Okay, for today kita akan tengok integrating factor. Integrating factor ialah subtopik yang favourite. Jarang tak masuk integrating factor ni. So, satu je learning outcome kita. Alamak, masih lagi saya tak betul kan? Padam. Which is learning outcome dia to find integrating factor lah. Okay, so let's see. Kalau kamu tengok dekat sebelah yang anak panah ke bawah tu, kita nampak SIMPy. Okay, tapi kita tak sebut by using SIMPy. Kita sebut by using integrating factor. SIMPy hanyalah singkatan untuk step yang kita akan gunakan untuk cari integrating factor. Okay, so S untuk apa? Basically untuk standard form. So whenever the question asks you to solve differential equation, sometimes soalan bagi tahu by using integrating factor, by using separable. Sometimes soalan tak bagi tahu, kamu kena tengok sendiri. Soalan tu kena guna apa? Sama macam integration lah. Okay, dia kadang-kadang soalan bagi tahu by using substitution. Kadang-kadang soalan tak bagi tahu, kamu kena figure out sendiri. Same goes here. Okay, kamu kena fikir sama ada nak guna separable ataupun nak guna integrating factor ataupun kita panggil IF lah. So kejap lagi kita akan tengok macam mana nak bezakan dua benda tu. S standard form. Okay, standard form nanti kita akan tengok juga. I is integrating factor. So inilah sebabnya dipanggil integrating factor dekat step yang di sini. M is multiply. P is product rule. Dan step yang terakhir ialah kita akan integrate both sides. So make sure dekat sini kamu punya integration dah master. Okay, bila integrate both sides ni, apa-apa cara integration yang kita dah belajar di chapter 2 boleh jadi dekat sini. Substitution, by part, partial fraction, basic rules boleh jadi dekat sini. Okay, so tadi saya cakap macam mana kita nak bezakan antara nak guna separable ataupun IF. So kalau kamu tengok kat sini ada 3 contoh. 1, 2, 3. Ada 3 blok dekat sini. 1, 2, 3. Okay, sama sini ada 3 blok. 1, 2, 3. Okay, bawa pergi sebelah 0 tak ada masalah. Tak bawa apa-apa lah. Sama juga 1, 2, 3. So, sama pula. 3. So itulah hint dia kena ada 3 expression ataupun 3 term ataupun 3 blok dekat situ untuk kita gunakan integrating factor. So kalau separable, kalau kamu tengok separable, contoh soalan sebelumnya. Contoh soalan ni. Okay. 1, 2. Okay, 2 blok sahaja yang kita perlu gunakan separable variable. Contoh juga dekat sini. 1, ni sekali semua. 2. So kena guna separable. 1, 2. So kena guna separable. So kalau dia ada 2 term, dekat situ term ni keseluruhannya, keseluruhan ni. Kalau kamu bawa ini pergi sebelah pun jadi 2 jugalah, sama juga. Okay, tapi ini yang paling senang lah. Okay, kalau ada 2,
kita guna separable. Kalau guna 3, kalau ada 3 kita guna IF. Ini paling senang faham lah, tapi tak semestinya. Kadang-kadang soalan boleh guna separable, boleh guna IF. Okey, kita teruskan kepada IF. So step tadi saya dah tunjukkan. Kita just go through soalan dan nanti kita akan nampak semua step-step yang ada dekat dalam kotak ni. So kita terus pergi kepada example. Okay, find the general solution. General solution maksudnya in terms of X ataupun in terms of Y lah. Okay, bila soalan bagi kita dy dx, maksudnya kita nak cari Y in terms of X. Okay, dy over dx, kita nak cari Y in terms of X. Okay, contoh kalau soalan bagi kamu dw over dt, jawapan akhir kamu akan W equals to something something T. Okay, maksudnya kita nak cari W in terms of T. W kena jadi subjek lah. Kalau contoh soalan tu bagi dA over dW, jawapan akhir kamu akan A equals to something something W plus apa. Okay, maksudnya kita nak jadikan A tu subjek. So kita nak faham konsep dekat situ. Sekarang kita tahu dia bagi dy dx, y sebagai subjek dekat sini. So ada 3 term. 1, 2, 3. So kita tahu kita kena guna integrating factor. Kalau tengok soalan dekat sini, soalan tak bagi tahu pun guna integrating factor. Okay, dan soalan ni tak boleh juga guna separable variable. Kamu tak dapat pun jawapan tu nanti. Okay, so sekarang macam mana nak buat? Step yang pertama, S mesti kena ada dalam standard form. So apa itu standard form? Ini standard formnya. Okay, ni kena hafal lah standard form ni, dy over dx plus pxy equals to qx. Okay, ini apa pula ni? Okay, dy over dx plus pxy equals to qx. Sekarang dy over dx dia bagi kat kita, so y in terms of x. So ini px, maksudnya dalam bentuk x, in terms of x, qx, in terms of x, y kena jadi subjek. Okay, itu cerita dia. So balik kepada soalan kita, adakah ini dah dalam bentuk standard form? Yes, sebab kita ada y, so dia konsep dia macam ni lah lebih kurang. Dia ada dy over dx plus, negatif tak ada masalah lah. Okay, maksudnya nanti px kita ialah negatif lah. Dia lebih kurang macam ni. Macam mana ni? Negatif 1 over x plus 1 dot y equals to 1. Okay, so kita keluarkan semua benda dekat sini. Kita keluarkan. So kita ada px kita. Px kita tutup y. Okay, sometimes ramai yang terconfuse. Kamu ambil px kamu ialah x plus 1. Ingat x plus 1 di bawah. Okay, dan ramai yang terlupa ambil negatif. Ingat standard form kita ialah plus. Okay, so keluarkan semuanya. Px kita ialah negatif 1 over x plus 1. Keluarkan sahaja qx kita ialah 1. Okay, memang tak perlu pun qx tapi tak apa, kita keluarkan. Okay, itu step pertama, standard form. Okay, so sekarang kita pergi kepada step yang kedua, which is integrating factor. Okay, so apakah formula integrating factor? Ini formulanya pun kena hafal. Exponent to the power of integrate px. Okay, exponent to the power of integrate px. So px kita kena tahulah, ngam tadi kita dah ambil px kita. So kamu salah add px, contoh tertinggal negatif, dia akan affect the whole question. I mean the whole solution dekat situ. Okay, px yang paling penting. Crucial lah pilihan add px kamu kat sini. Okay, so formulanya ialah vx. Kenapa saya pakai pen biru? Ada formula dulu. Vx equals to exponent integrate px dx. Okay. So exponent integrate px kita ialah negative 1 over x plus 1 dx. Okay. So basically kita integratekanlah negative 1 over x plus 1 tu. Lagging ke dekat kamu? Saya je yang lag. Clear ke saya punya screen ni? Clear tak? Okay. Ada orang ke tak ada ni? Kamu react macam saya cakap seseorang je. Ada Miss. Oh, itu kejut aku. Terkejut.
Okay. So basically kita integrate lah exponent to the power of, so integrate 1 over x plus 1 ialah ln modulus x plus 1. Okay, kat sini kita boleh abaikan sebenarnya modulus tu, abaikan juga plus c kita dekat sini. Okay. So dah integrate, ingat eksponen dengan ln memang boleh cancel, tetapi kalau ada halangan di antara eksponen dengan ln kita tak boleh cancel lagi. Okey, kita tak boleh cancel. Jawapan dia bukan negatif x plus 1. Ini antara kesalahan yang sentiasa jadi. Okey. Eksponen dengan ln hanya boleh cancel bila tak ada halangan antara dia. Kita ada halangan ni negatif 1 sebenarnya. So bawa ni atas dulu negatif 1. Negatif 1 bawa naik atas. Kamu let's say ada 2 lah dekat sini. 2 pun bawa naik atas. Okay, ada 8 pun kat sini, bawa naik atas dulu barulah kita boleh cancel eksponen dengan ln. Let's say kamu dapat eksponen x plus 1. Janganlah di cancel kan, janganlah jadi x plus 1, tak ada ln pun dekat situ. Okay, so apa yang kita ada dekat sini is eksponen ln x plus 1 power negative 1, which is we end up with x plus 1 power negative 1, which is kita ada 1 over x plus 1, dan ini ialah v. Okay, jangan confuse dengan px. Memang lebih kurang sama untuk soalan ni sahaja. Okay, so sekarang kita dah ada vx kita. So nak moving on to the next part, kita punya m. Okay, so sebenarnya step m ini, step m dengan p ialah step yang mudah sahaja, yang tak perlu fikir panjang. Pejam mata pun boleh buat. Step M. Apakah dekat step M ni? Multiply. Step M dengan step P ialah product rule sebenarnya, tapi kita reversekan product rule tu. Okay, ini saya nak kamu hafal sahaja cara buat dia. Okay, apa yang kita akan buat dekat step M ni, kita akan ambil soalan ni, tapi kita akan multiplykan setiap term dengan Vx kita. Okay, multiply setiap term dengan Vx. So, dia akan jadi 1 over x plus 1 dy dx. Ini datang daripada soalan ni. And then 1 over x plus 1 minus 1 over x plus 1 y over x plus 1 equals to 1 over x plus 1 multiply by 1. Itu sahaja. Okay, so step M ialah multiply Vx di setiap term dari standard form. Mesti standard form. Okay, kalau dia soalan tu bagi tak standard form, cari standard formnya dulu. Okay, itu step M kita. Okay, so seterusnya step product rule. Okay, so product rule pun macam saya cakap tadi, kita tak payah fikir apa-apa sebenarnya. Apa yang kita kena buat dekat sini is just tulis d over dx. Formulanya yang di dalam dia mestilah, kalau tengok dekat sini, mana dia? Ini. Y multiply by Vx. Okay, depends. Kalau soalan tu tadi dy dx, dekat sini Y lah. Kalau soalan tu tadi dw, sini W lah. Okay, kalau soalan ni dA, sini kamu akan darab dengan A, sebab itu yang kita akan cari. Okay, so basically Y darab dengan Vx kita, 1 over x plus 1. Okay, so Y darab dengan 1 over x plus 1. Yang sebelah kanan nak buat apa? Ambil yang dekat sebelah kanan daripada product rule, bawa turun bawah. Okay, so yang tinggal ialah 1 over x plus 1. Okay, so ini step product rule kita. Sebelah kiri just tulis d over d, depends. Okay, kalau kamu ada dw over dt, dia akan jadi dt lah. Okay, w darab dengan vt kamu. Okay, itu contoh. Yang sebelah kanan turunkan sahaja. Turunkan sahaja daripada step product rule dekat sini. Okay, kalau belum simplify, kamu simplifykan lah.
Okay. So dah selesai product rule. So kenapa saya cakap dia reverse product rule? Kalau kamu nampak dekat sini, ini y multiply by 1 over x plus 1, dia sudah differentiate. Kalau kita buat product rule dekat sini, kamu akan dapat ini sebenarnya. Okay, so dia reverse product rule lah. Okay, dua benda ni tak ada apa-apa pun. Just macam kamu kena hafal macam mana nak buat itu sahaja. Okay, tak ada proses pun dekat situ. Okay, so kita dah sampai ke step yang terakhir, which is integrate both side. Sini je lah saya tulis. Okay, so step yang terakhir ialah integrate both side. Sama juga, tak perlu fikir panjang. Basically, salin balik apa yang ada dekat atas ni. Salin je balik d over dx y, kita tak nak dia y dot 1 over x plus 1, kita tulis y over x plus 1 equals, so salin je balik. Tapi sekarang kita dekat step integrate both sides, so kita tambahlah integral, bukan tambah, letak integral. Integral mesti ada dx belakang, integral ada dx belakang. Okay, so step integrate both side ni salin sahaja, salin product rule, salin P, letak integral. Letak integral, letak dx. Okay, then the next step is just basically integratekan sebelah kanan. Okay, kenapa saya cakap sebelah kanan? Sebab sebelah kiri ni dah tak payah buat apa. Dx dengan dx ni dah cancel out. So kamu hanya ambil y over x plus 1 sahaja. Sebelah kiri tak perlu differentiate. Okay, yang ini salin je balik. Salin. Okay, salin je balik. So sama dengan, yang ni kena integrate lah. So integrate 1 over x plus 1, kita ada ln modulus x plus 1 plus c. Okay, integrating factor, satu benda yang kamu kena ingat, y must be subject, the subject. Depends. Kalau soalan bagi W lah subject, wajib jadikan Y subject. So jawapan akhir tak boleh tinggal sebagai Y over X plus 1. Jawapan kena jadikan Y sebagai subject. So kita ada Y equals to X plus 1. Semua sekali ln modulus X plus 1 plus C. And that will be our final answer, and this is our general solution. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Okay, banyak benda yang kamu kena alert lah dekat sini. Tapi senang je sebenarnya. Okay, cuma banyak step, dalam satu step tu ada benda yang kamu kena ingat. Okay. So kita buat satu lagi soalan. Let's see soalan B. 3B. Berapa sekarang? Okay. Saya rasa kita terus ke example 4 lah. Okay, example B mungkin nanti kita bincang dalam kelas. Saya bagi jawapan, kamu try dulu y equals to x plus cx square. Ke example B. So kalau kamu perasan untuk example B dia bukan dalam standard form. Okay, sebab apa dia bukan dalam standard form? Sebab di depan dy dx kamu ada x. Okay, standard form depan dy dx mestilah 1. So apa yang kita kena buat untuk jadikan dia standard form, kita kena bahagi dengan x lah. So bahagi everything with x, ini proses standard form. Okay. So bahagi everything with x, kita ada dy over dx minus 2y over x plus x over x, which is 1 equals to 0. Masih belum lagi standard form. Okay, standard form kita mesti dalam bentuk dy dx plus pxy equals to qx. Okay, so bawa qx ke sebelah kiri kita. Macam mana nak tahu yang mana kanan, yang mana kiri? Yang sebelah, yang mana kanan, yang mana kiri? Yang sebelah kiri kamu kena ada y. Okay, so ini di sebelah kiri. Yang ini kena pergi sebelah kanan. So standard form kamu ialah dy dx minus 2yx equals to negative 1. Okay, so this will be our standard form. Okay, nanti selesaikan, ini jawapan dia.
kita bincang dalam kelas. Okay, sekarang kita akan tengok particular solution. Okay, sama je konsep dia. Bezanya ialah kita masukkan nilai. Okay, masukkan nilai. Sebab tu dia bagi when y pi equals to 0. Jangan salah ambil y, jangan salah ambil x. Okay, dalam konsep dekat sini, ini dia tulis dy dt. So jawapan akhir kamu, general solution kamu y in terms of t lah. Okay, contohnya. So ini yang dia bagi dekat kita ialah y t equals to 0 ataupun senang cerita dalam dia ialah t. So kat sini ialah t equals to pi, y equals to 0. Keluarkan jangan terbalik. Sayang kalau kamu terbalik masukkan nilai tu. Okay, kita tulis dalam standard form. Make sure kamu tulis standard form kamu tu dalam bentuk huruf yang dia nak. Sebab supaya kita jelas apa yang kita nak jadikan subjek, apa yang kita nak integrate. Okay, so kalau bentuk dia bagi dy dt macam ni, standard form kita akan jadi dy over dt plus pt. Okay, p kamu mesti yang bawah. Dot y equals to qt. Okay, so integrating factor kamu ialah pt. So in terms of t lah nanti. So pergi kepada standard form. Adakah ini dah dalam standard form? So ini ada y, ada t, ngam. Qt kita semua in terms of t. Dah dalam standard form. Okay, so tak payah buat apa-apa. Ini memang dah dalam standard form. Tulis baliklah. Dy dt plus 2 over t dot y equals to cos t over t squared. So apa yang kita ada dekat sini, pt. Macam mana nak cari pt tutup y selain daripada tu ialah pt kita. So 2 over t. Qt ialah cos t over t squared. Okay, tak payah tulis qt tu pun tak ada masalah sebab kita tak guna pun. Okay, kecuali kalau kamu hafal formula yang atas ni, yang saya bagi kat atas ni. Memanglah kita kena tahu apa qx ataupun qt kita. Tapi konsep kita untuk multiply dengan product rule tu kita tak hafal formula. Okay, kita hafal cara dia. So qt tu tak payah tulis pun tak apa. Okay, so pergi kepada step yang kedua which is integrating factor kita. So instead of vx dekat sini dia ialah vt. Pt equals to exponent integrate pt dt. Okay, kena alert soalan bagi dt so semua kena dalam in terms of t. Pt kita ialah 2 over t dt. Ekstra hati-hati jangan naikkan dia ke atas. Ini apa yang kamu belajar dalam integration lah. Jangan naikkan ke atas 2 negative 1. Okay. Kalau integrate 2 negative 1 pun tak boleh pun. Dia akan jadi 2 0 over 0 which is tak valid pun dekat situ. Okay. Integrate 2 over t is basically just 2 ln t. Okay, plus t boleh abaikan dekat sini. Antara ada eksponen, ada ln boleh cancel out. Tetapi ada penghalang. Ada penghalang dekat sini. So ada penghalang, naikkan dia. Okay, naikkan penghalang ni dekat atas. Step ni kena extra hati-hati. Jangan lupa. T squared. Barulah boleh cancel out. So jawapannya ialah T squared. That will be our VT. Okay. So selesai cari VT. Proceed to the next step which is multiply. Ingat multiply dengan product rule ni tak susah. Tak ada apa pun yang kamu kena khawatirkan. Kamu just perlu hafal step. Okay. Fahamkan pun. Fahamkanlah kalau boleh kan. Tapi basically just hafal je step ini. Okay. So multiply. Ambil soalan, darab dengan VT. Okay, ambil soalan ni, soalan ni copy je sebiji, darab dengan letak VT dekat sini, letak VT dekat sini, letak VT dekat sini. Okay, so VT kita ialah T squared. Darab dengan dy dt. Plus T squared. 2 over T y. Equals to T square cos T over T square. Tak perlu simplify lagi pun kat sini. Basically just ambil V sahaja, letak dekat soalan. Okay, letak dekat setiap term soalan. Itu saja step dia. Okay. Dan pergi kepada next step pun tak perlu fikir apa-apa. Basically
Apa sebagai subjek tadi? Y. Okay, in terms of apa? T. So D over dt. Tengok soalan lah. Kalau soalan tu tulis dy over dt, kita tulis d over dt lah. Apa dalam kurungan ni ialah y multiply by v kita. Okay, y multiply by v. Ataupun apa yang sepatutnya sebagai subjek, multiply by v kita. Okay, so dekat sini y sebagai subjek. Darab dengan v kita. V kita ialah t squared. Itu saja, tak payah apa pun. Okay. Yang sebelah kanan, salin balik. Dalam kamu salin balik tu kamu boleh simplify kan. T square equals to 1. Kat situ tinggal cos T. Salin dan simplify lah. So dekat sini is basically y darab dengan v. Okay. So next step is integrate both side. Pun sama juga, tak perlu fikir, ambil ni, salin semua yang dekat atas ni, dekat product rule kamu tu salin je. D dt y t square cos t, tinggal letak integrate dt integrate dt. Okay. So sebelah kiri tak perlu fikir juga, dt dt akan cancel, so ambil terus yang dekat dalam y t square equals to, yang ni kena integrate lah, integrate cos t, kita dapat positive sin t plus c. So this is our general solution. The question asks us to find particular solution given y pi equals to 0, which is when t equals to pi, y equals to 0. Dekat sini general solution tak perlu jadikan y subjek dulu pun tak ada masalah. Okay, kita nak jawapan akhir kita y sebagai subjek. Okay, sebab nanti kalau kamu bahagi dekat sini dia jadi lain pula. Okay, biar je dia macam ni, general solution. Okay. So nak masukkan nilai. So kita ada 0 dekat sebelah kanan. Sin pi plus c, calculator dalam mode radian. Which is kita sebenarnya nak cari c. So c kita is equals to sin pi is equals to 0. So c equals to 0. Dan masukkan semula dekat dalam soalan kita. So kita ada y t square equals to sin t plus 0. Now kita jadikan y sebagai subjek. So y equals to sin t over t square. And this is our particular solution. Okay. So general solution kena ada plus c. Particular solution tak ada dah plus c. Konsep dia macam indefinite integral dan juga definite integral lah. So itu cerita integrating factor kita. Ada soalan? Tiada, Miss. Ada? Okay. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Question 4. Example 4. Okay, so basically soalan dia konsep dia sama sahajalah. Okay, untuk for A dan for B dan juga for C dekat sini. Sekejap saya tengok soalan mana yang sepatutnya kita boleh buat. Okay, kita buat for B lah. Okay, kita buat for B dulu tapi saya tak nak habiskan for B, nanti saya bagi jawapan. Okay, so for B, tengok dekat sini dr dt. So jawapan kamu mestilah R equals to something something T. Okay, dekat step product rule, dia mesti R dekat sini. Okay, darab dengan V. Dekat step
product rule juga dekat sini D over dt. Okay, tapi dekat sini R lah sebab dia bagi kita dr dt. Itu konsep dia dah. Okay, kalau perasan dekat sini kita punya standard form belum, soalan ni belum dalam standard form. Okay, dia bagi dr dt, sentiasa tulis balik standard form kamu. Okay. So dia bagi dr dt, so dr dt plus dekat atas R. So R darab dengan pt, kita balik sebenarnya, pt dot dengan R. Okay, sebab apa saya tulis R? Sebab atas R equals to qt. Okay, kita nak jadikan dia dalam bentuk macam ni. Sentiasa tulis yang ni supaya kamu jelas apa yang kamu nak cari. Sekarang depan di RDT kamu ada ET. So kita kena bahagi semua dengan ET. Over ET, over ET, over ET. So kita ada di RDT plus 2R equals to 3 over ET. Okay, so kalau perasan dekat sini dah dalam bentuk standard form. Okay, walaupun dekat sini tak ada T. Okay, so basically T kita ialah 2 lah sebenarnya. Okay, kalau tak ada T tu tak ada masalah. Yang bawah tak ada masalah. Yang penting ada R kat sini. Okay, so kalau kamu keluarkan, kat sini kita ada PT kita ialah 2. QT kita tak perlu tulis pun tak apa. Okay, saya saja nak tulis T over E T. Okay, so next step ialah integrating factor. Integrating factor kita ialah V, yang bawah ialah T equals to exponent to integrate to dt. Okay. Integrate 2 dapat 2t, jangan tulis 2x pula. Okay, 2t. Tak ada ln pun dekat situ. Okay, tak ada ln, jadi jangan cancel apa-apa. Jangan pula letak jawapan kamu, VT kamu sama dengan 2t. Ini antara kesalahan yang selalu jadi. Okay, tak ada ln. So eksponen tak boleh nak cancel dengan ln. So jawapan dia eksponen 2t lah dekat situ. Okay, yang ni saya nak kamu teruskan. Saya bagi jawapan R equals to 3 over ET minus 1 over E dt. Okay, teruskan step multiply, product rule dan integrate both side. Nanti kita akan bincang dalam kelas. Kita ada satu soalan, ini dah 2 soalan. Okay, kita buat C. Okay, soalan C kena ekstra hati-hati. Tengok dia bagi apa dekat kita, dia bagi dx over dy. Okay, maksudnya dekat sini kita nak x in terms of y. Okay, kita biasa y in terms of x. Tapi dekat sini dia bagi dx over dy. So kita nak x in terms of y. Sebab tu saya cakap wajib kena tulis standard form kamu macam soalan letak. Okay, contoh dekat sini dia nak dx over dy. Jadinya standard form kita ialah p y. P apa yang dekat bawah dot apa yang dekat atas. X equals to q y. Okay, so standard form kamu mesti dalam bentuk macam ni. First sekali soalan ni bukan dalam standard form sebab depan dx dy ada y plus 1. So kena divide by y plus 1. Everything divide by y plus 1. Okay, so kita ada dx dy plus x over y plus 1 equals to 2y minus 1 over y plus 1. Okay, so sebenarnya ini dah dalam bentuk standard form. Yang di sini ada x, ada y, 1 over y plus 1 lah. Yang ini kena semua in terms of y. Okay, so semua ini dah dalam standard form, which is kita tahu kita punya py kita ialah 1 over y plus 1. Okay. Sekarang pergi kepada step integrating factor. So vy, okay, apa yang dekat bawah? Vy equals to exponent integrate 1 over y plus 1 dy. So kita integrate ni kita ada exponent ln y plus 1. So cancel out exponent dengan ln, kita akan tinggal y plus 1. Boleh abaikan modulus kat situ. Okay, so
Vy kita dah ada. Pergi kepada start multiply. Ingat multiply dengan product rule senang sahaja, simple. Jangan rasa dia susah. Okay, hanya hafal step dia sahaja. So multiply, ambil soalan, darab dengan Vy. So ambil soalan, bukan soalan lah, standard form kita. Standard form ni salin je bulat-bulat standard form ni. Salin bulat-bulat standard form plus x over y plus 1 equals to 2y minus 1 over y plus 1. Okay, ambil bulat-bulat standard form, multiply dengan Vy. Letak Vy dekat sini. Y plus 1, y plus 1, y plus 1. Okay. Step product rule sama juga. Jangan confuse, jangan terkejut ke apa. Ambil juga daripada product rule kita, daripada standard form kita. Dekat sini ialah dx dy. Okay, ataupun daripada sini pun boleh jugalah. Di sini ialah dx dy. Ini yang first kali kita pecahkan. So dia ialah d dy letak dalam kurungan x y plus 1. Okay. X dot y plus 1. So basically daripada product rule kita ni, daripada multiply kita ni. Bezanya kita ambil d, dy, kita keluarkan dia. So x, y plus 1 dekat sini. Okay, ambil x, ambil y plus 1. Sama je konsep dengan yang tadi. Okay. Ambil y, ambil t square. So jadi y t square. Sama juga konsep yang ini, daripada multiply, ambil y, ambil 1 over x plus 1. Jadi y over x plus 1. Okay, sebelah kanan jangan fikir panjang, salin je balik. Okay, salin dan simplify lah. So kalau kat sini y plus 1 cancel dengan y plus 1. So jadi 2y minus 1 sahaja. Which we can proceed to the next step, last step. Sama juga, tak perlu buat apa-apa pun, salin balik semua. D dy x y plus 1. Salin je 2y minus 1. And then tinggal letak integral punya sign, letak dy, jangan letak dx. Okay, bawah ialah dy. Integrate dy. Sekali lagi tak perlu fikir apa-apa, yang di sebelah kiri salin je balik apa yang dekat dalam x, y plus 1. Yang ni integrate lah. Sama ada kamu nak integrate guna power rule boleh, integrate biasa pun boleh. Okay, so kita integrate, kita ada 2y square over 2, so tinggal y square minus y. Okay, so ini general solution. Saya nak biarkan sahaja dia macam ni, tak nak buat apa-apa pun supaya saya tak tersalah. Okay, just in case kalau saya salah simplify, bila saya masukkan value, bertambah salah. Okay, jangan buat apa-apa, biar je. Now kita masukkan value yang kita ada, which is when x equals to 1, y equals to 1. When x equals to 1, y equals to 1. So kita sub 1, 1 plus 1, 1 square minus 1. Sekejap, tertinggal plus c. Plus c. So kira-kira dekat sini c is equals to 1 tambah 1, 2. 1 tolak 1, kosong. So c sama dengan 2. Dan masuk je lah balik. Masuk je c ni dekat general solution kita. So kita ada x, y plus 1 equals to y square minus y plus 2. Ingat, integrating factor IF, y masih jadi subjek. Okay, tapi dalam kes kita, y bukan dekat atas. Dalam kes kita, x di atas. Okay, apa yang di atas wajib jadi subjek. Okay, so kena jadikan x subjek lah. So ini pindah sebelah. So kita ada x equals to y square minus y plus 2 over y plus 1. Dan ini ialah particular solution kita. Okey ke? Boleh, Miss. Okey. Okay, kita cubalah soalan yang terakhir. Sama je, benda yang sama je kita akan ulang-ulang lagi ni.
Okay, last question kat sini. Kita cakap chapter 3 daripada chapter 2, integration. Okay, so apa-apa yang kamu belajar dalam integration boleh jadilah dekat chapter 3 ni. Integration by part, integration substitution, integration partial fraction, basic rules, semua akan ada. First thing first, dia bagi kita dy dx, sentiasa tulis standard form kita supaya jelas apa yang kita nak. Dy dx plus p bawah dot atas. Q bawah. Okay, p bawah dot atas. So kita nampak jelas y sebagai subjek. Soalan ni bukan dalam standard form, so kita kena tukar dulu. Jadikan dia dalam bentuk standard form. Which is bahagi semua dengan cos x. So kita ada dy dx plus y sin x over cos x equals to cos square x sin x. Okay, saya dah bahagi ni dengan cos x. So tinggal square. Cancel cos x dengan cos x. Tinggal square. Okay, adakah dia dalam bentuk standard form? Yes. Yang ni ada x, ada y. Betul? Ini semua mesti dalam x. Betul. So Miss, sekarang kita cakap, oi, kejut ya saya. sorry. Sin to x kan Miss? Oh ya, sin square x. Thank you. Alright, so kita cari integrating factor kita. So Vx equals to exponent. Okay, kenapa saya tak tukar? Saya nampak sin x over cos x. Kenapa saya tak tukar? Sebab, kita tengok sekejap lagi. Sini kita ada integral. Okay, kita tulis dulu. Vx kita ialah, saya tutup y. Kita ada sin x cos x. Sebab saya dah ada idea. Kita perlu integrate sin x over cos x ataupun integrate tangent x. Macam mana nak integrate tangent x? Kita kena tukar semula kepada sin x over cos x. So kenapa kita nak buang masa tukar dan tukar balik? Okay, kekalkan sahaja sebagai sin x over cos x dx. Okay, so di sini macam mana nak integrate sin x over cos x? Kenalah guna apa? Guna apa integrate sin x over cos x? Dulu. Substitution. Okay, so u equals to cos x, du equals to negative sin x dx. Jangan salah, saya tak nak masih lagi confuse apa jadi negatif. Negatif positif. Jangan confident. Okay, confident. Yang terconfident salah pula, confident betul lah. Okay, so sekarang kita ada exponent integrate 1 over u du. So kita ada exponent ln u. Sorry, negatif kat sini kan? Negatif du. Sekejap di sini. Negatif du equals to sin x dx. So ini negatif du. So sini kita akan dapat negatif ln u. Okay. Nampak antara eksponen dengan ln ada penghalang dekat situ. So naikkan dulu negatif. So eksponen ln u negative 1. Baru boleh cancel out u negative 1 which is kita end up dengan 1 over u. Jangan tinggal 1 over u. Ingat kamu tengah buat substitution. So subkan balik 1 over cos x. So panjang-panjang hanya untuk cari Vx sahaja. Panjang-panjang kamu belajar daripada chapter 2 hanya sekadar nak cari dekat satu step sahaja dekat chapter 3. Okay, so kena pro dah. Integration by substitution dan sebagainya. Okay, 2 step ni tak perlu takut sebab pejam mata pun boleh buat. Ambil standard form. Ambil Vx, letak dekat sini, letak dekat sini, letak dekat sini. Tak perlu buat apa-apa, tak payah simplify, tak payah buat apa-apa. Letakkan sahaja 1 over cos x dy dx tambah 1 over cos x
y sin x over cos x. Tak payah simplify pun, letak je. Cos square x sin square x. Okay, selesai. Multiply punya step. Product rule sama juga, tak perlu fikir. Banyak benda tak payah fikir lah buat soalan ni. Yang daripada sebelah kiri sekali ini d dx. Okay, letak d dx. Apa dekat dalam dia? Y over cos x. Y over cos x. Okay, ataupun sebenarnya ini ialah y darab dengan v. Okay, y darab dengan v. Tapi samalah, kita kan malas nak fikir, ambil je daripada atas ni. Okay. Sama juga, again tak payah fikir. Yang daripada sebelah kanan ambil turunkan ke bawah. Tapi simplify lah, dalam factor tu kamu simplify. Cos x cancel dengan cos x, so tinggal cos x sin square x. Selesai. Okay, semua dia datang daripada atas. Multiply dengan product rule ni semua datang daripada atas. Tak payah hafal pun sebenarnya. So last one is integrate both side. Again, tak payah fikir apa-apa. Salin balik daripada next step. Y cos x. Salin dulu. Tapi kita berada dekat step integrate both sides. So kenalah ada integration. Okay, left hand side. Tak payah fikir. Kita kan tak fikir. Ambil je yang dekat dalam. Okay, sebab dx dengan dx tak cancel lah contoh konsep dia. Y over cos x. Yang ni kena extra fikir sikit dekat sebelah kanan. Okay, so sebelah kanan integration by substitution. So kenalah ada stepnya. So u equals to highest power tapi tanpa powernya. So u equals to sin x. Du equals to cos x dx. Masukkan balik dekat sini. So kita ada integrate u square du. So integrate kan macam mana ni, tak muat. So integratekan dia. So y over cos x equals to u cube over 3. Jangan lupa plus c. Okay, selesai. Biar je. Biar. Sebab apa saya suruh biar? Bukan tadi Miss cakap kena jadikan y subject. Biar dulu. Sebab soalan bagi and soalan suruh cari particular solution. Okay, so masukkan dulu baru kita jadikan y subject. So ini ialah y x equals to y. Okay, dalam x, luar y. So when x equals to 0, y equals to pi. Mana soalan ni? When x equals to 0, y equals to pi. So kita ada pi over cos 0. Sorry, terlupa nak tukar balik. Tukar balik u kita tadi, sin cube x. So kita ada sin cube 0 over 3 plus c. Sin 0 kosong. Okay, cos 0 1. So c kamu sama dengan pi. And we have our final answer. Y equals to, daripada sini saya terus naikkan cos x ke sebelah. So kita ada sin cube x cos x over 3 plus pi. Sekejap sorry saya tulis balik lah. Sekejap tak muat pula. Okay. Gimana tu? Okay. So kita ada c equals to pi. So kita tulis balik y over cos x equals to
sin cube x over 3 plus pi. So ingat integrating factor y kena jadi subject, so naikkan cos x kamu. So kita ada y equals to sin cube x cos x over 3 plus pi cos x. So selesai, ini ialah particular solution kita. Simple je sebenarnya. Okay, so integrating factor jalan kerja dia memang panjang. Okay, tapi sebenarnya konsep dia salin atas, salin atas, salin atas, salin atas. Okay, itu je konsep dia. Yang paling penting, jangan salah pilih PX. Okay, salah pilih PX, PX salah, PX salah, sini salah, sini salah, sini buat salah, semua salah. Okay, ini punca sebenarnya. PX kamu mesti kena betul, VX kamu mesti kena betul. Kalau dua benda ni betul, bawah insyaAllah ada masalah. Okay. Boleh faham? Ada soalan? Boleh faham. Boleh. Okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Simpan betul-betul lecture chapter 3 ni. Next week tutorial baru kita discuss chapter 3. Okay, itu sahaja. Terima kasih. I'll see you guys when I see you guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, thank you, Miss. Thank you, Miss.